Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arlina binti Rasul Wahid bernombor Matric 2018616 akan membentangkan tajuk laporan kami iaitu Op Sihat. Seperti yang kita semua tahu, gaya hidup sihat merupakan amalan yang perlu dititik beratkan oleh sesebuah masyarakat dan bukan sahaja berfokuskan kepada kesihatan jasmani tetapi juga aspek rohani. Dalam usaha merealisasikan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara sukan, penyertaan pelajar dalam aktiviti sukan merupakan langkah penting dan perlu dilakukan bersama. Hasrat ini adalah selaras dengan objektif kempen Gaya Hidup Sihat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memperkasakan budaya sukan dalam kalangan masyarakat. Mengambil kira faktor pembudayaan sukan sebagai medium untuk memperkasakan keharmonian, kemuafakatan dan juga perpaduan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Program Op Sihat telah dilancarkan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Program ini merupakan inisiatif bersama salah satu persatuan yang bergiat aktif di universiti ini iaitu pihak Office of Melcom untuk membuka ruang dan peluang kepada warga UIAM Pagoh khususnya mahasiswa dan mahasiswi untuk bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat di samping melatih diri untuk menjadi pelajar yang seimbang dari segi jasmani dan juga akademik. Program yang telah dilancarkan ini mempunyai 3 objektif utama untuk dicapai. Pertamanya, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Keduanya, meningkatkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh, dan yang ketiganya, mengeratkan hubungan silaturahim serta semangat kesatuan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UIAM Kampus Pagoh. Seterusnya bagi butiran program ini bertajuk Op Sihat, bertemakan gaya hidup sihat, jasmani dan rohani, diadakan pada 27 Mac 2022 pada 8.30 pagi hingga 11 pagi bertempat di Stadium Shared Faculty Education Hub Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Pagoh dengan kerjasama Office of Melcom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Akmar binti Remlan 1921666 akan membentangkan ringkasan perjalanan program. Seramai 50 orang pelajar dari pelbagai jurusan telah menyertai dan sejumlah 20 AJK dilantik untuk menjayakan program ini. Beberapa aktiviti telah dilaksanakan dan ringkasan perjalanan program adalah seperti berikut. Pertama sekali, pada pukul 8.30 pagi, majlis dimulakan dengan alunan Asma'ul Husna, nyanyian lagu Negaraku serta lagu IIUM dan diikuti dengan bacaan doa daripada Muhammad Haziq bin Hanifah. Kemudian, timbalan pengurus program iaitu Saudari Farah Yasmin binti Arbani telah memberi ucapan alu-aluan berkaitan pengenalan dan pelaksanaan program Op Sihat kepada para hadirin. Majlis yang dihadiri oleh 100 orang ini telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, di mana beliau telah menyatakan hasratnya supaya program ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik. Seterusnya, aktiviti pertama yang telah diadakan adalah pameran bertemakan kesan gaya hidup tidak sihat. Pameran ini diadakan di sekitar kawasan Stadium Shared Faculty Education Hub Pagoh, di mana 3 tapak pameran telah dibuka. Pameran ini dikendalikan oleh pelajar jurusan Bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa dan tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada orang awam berkenaan isu yang akan timbul akibat kelalaian menjaga kesihatan seperti diabetes, masalah jantung dan masalah radang. Secara kesimpulan, pameran ini dapat memberi ilmu pengetahuan kepada pelajar mengenai gaya hidup tidak sihat yang berbunca daripada pemakanan yang tidak sihat dan mengenai kesihatan secara keseluruhan. Aktiviti kedua pula ialah forum yang bertajuk mengamalkan gaya hidup sihat, tanggungjawab siapa?
Sewaktu pameran sedang berlangsung, forum juga telah dijalankan pada waktu yang sama selama 40 minit. Terdapat seorang moderator dan 3 ahli panel yang terdiri daripada pengerusi stadium dan ahli-ahli jawatankuasa yang berkait. Forum ini adalah untuk menguraikan peranan setiap individu, terutamanya generasi muda dalam mengamalkan gaya hidup sihat secara terperinci dan dapat memberi manfaat kepada semua. Seterusnya, aktiviti terakhir yang telah diadakan ialah pertandingan sukan rakyat. Sebaik sahaja forum selesai, pertandingan sukan rakyat dimulakan. Pertandingan tersebut berlaku di Stadium Sharp Faculty Education Hub, Paguh, dan seramai 50 orang peserta yang terdiri daripada pelajar UIAM telah menyertai pertandingan ini. Setiap acara daripada pensyarah dan staf UIAM terdiri daripada 5 orang juri. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar di UIM Paguh dan pelbagai acara telah dipertandingkan. Antaranya ialah guni berpasangan, lari berganti-ganti dan lompat tali. Kemudian bermulalah majlis penutupan setelah selesai semua acara dalam anggaran 10.30 pagi. Selepas itu, majlis penutupan sekali lagi dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak dan majlis diteruskan dengan ucapan daripada pengarah projek. Majlis berakhir dengan upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang sukan rakyat dan pemberian sijil penghargaan kepada semua AJK yang terlibat. Sekian daripada saya, terima kasih. Unit protokol dan pendaftaran tertumpu kepada persediaan sebelum majlis dan semasa, antaranya memastikan kehadiran tetamu kehormat dan menjaga kaunter pendaftaran semasa program. Gerak kerja unit ini dibahagikan kepada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Antara gerak-gerak kerja yang dilakukan oleh unit ini ialah sebelum program bermula, unit ini bertanggungjawab menghantar surat jemputan kepada tetamu kehormat untuk merasmikan dan menutup majlis. Unit ini akan bertanggungjawab menyediakan tentatif program kepada VVIP dan AJK lain. Ketika program berlangsung, unit ini akan memantau perjalanan program untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan menyediakan borang kehadiran pelajar. Selepas program dijalankan, unit ini akan membersihkan dan mengemas kawasan yang digunakan untuk program dan menghantar kehadiran pelajar ke unit seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan laporan unit aktiviti kami. Antara skop tugas bagi unit ini adalah yang pertama, merancang aktiviti-aktiviti untuk pameran, forum dan sesi pertandingan sukan rakyat. Yang kedua, menentukan dan merangka tentatif program mengikut aktiviti yang telah dirancang. Yang ketiga, memastikan program berjalan dengan lancar dan mengikut masa yang ditetapkan. Dan yang terakhir, membahagikan slot-slot untuk setiap seksi aktiviti. Gerak kerja kami sebelum program dimulakan dengan pemilihan tema program, tajuk pameran dan forum, serta cadangan mengadakan pertandingan sukan rakyat. Seterusnya, kami berbincang dengan ahli yang lain tentang atur cara dan slot aktiviti yang akan dijalankan. Selepas itu, kami memilih seorang pembaca doa dan pemberi ucapan alu-aluan. Pada hari kejadian, kami memastikan barang yang akan diguna pakai lengkap sebelum aktiviti bermula. Selepas itu, kami telah mengawasi masa untuk setiap slot aktiviti supaya tamat dalam waktu yang ditetapkan untuk memastikan aktiviti berjalan dengan lancar. Akhir sekali, program berakhir dengan majlis penyampaian hadiah serta pemberian sagu hati kepada yang terlibat. Dan kami menyiapkan laporan unit sejurus program tamat. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isha Arina binti Rahmat bernomor matrik 2013574 akan teruskan dengan unit sijil dan cenderahati. Baiklah, bagi skop tugas unit kami, kami akan menyediakan sijil-sijil kepada AJK program dan peserta program. Seterusnya menyediakan cenderahati kepada tetamu yang hadir dan hadiah kepada pemenang program. Baiklah, sedikit sebanyak tentang gerak kerja unit kami. Sebelum program, kami akan membeli hadiah untuk pemenang program. Seterusnya menyediakan cenderahati untuk tetamu undangan dan juri. Kemudian menyediakan sijil kepada AJK dan peserta program. Dan akhir sekali meminjam dulang dari Anjung Melayu
Seterusnya, semasa program, kami akan memastikan semua sijil-sijil, cenderahati dan hadiah telah disediakan dan seterusnya menyampaikan sijil-sijil, cenderahati dan hadiah semasa majlis penutupan. Selepas program, kami memulangkan dulang kepada Anjung Melayu dan seterusnya meminta peserta untuk memaklumkan sekiranya terdapat kesilapan teknikal seperti kesalahan nama dan nombor metrik pada sijil. Untuk unit teknikal dan peralatan pula, tugas kami adalah untuk menentukan dan memastikan semua kelengkapan aktiviti sudah tersedia rapi sebelum majlis bermula. Antara kelengkapan yang diperlukan adalah PA system, LCD, projektor, pendingin hawa dan mikrofon. Seterusnya, saya Nurul Arlina binti Rasan Wahi, wakil daripada unit makanan, akan membentangkan laporan unit kami. Skop tugas kami terdiri daripada dua, iaitu yang pertama untuk menempah makanan sarapan pagi bagi 80 orang, bagi AJK, tetamu VIP dan peserta program, serta memastikan makanan bersih dan dihidangkan pada masa yang ditetapkan. Seterusnya, bagi gerak kerja, sebelum program kami telah berbincang dengan pengurus program berkenaan menu yang hendak ditempah, membuat tinjauan di restoran-restoran berdekatan dengan Pekan Paguh serta membuat perbandingan harga. Kami juga telah membuat tempahan di restoran dan membayar deposit sejumlah RM250 serta kami juga telah menempah bilik mesyuarat khas sebagai tempat menjamu selera bagi tetamu VIP. Seterusnya, semasa program telah dijalankan, kami telah mengemas tempat makan VIP, memastikan makanan sampai tepat pada waktunya. Seterusnya, kami telah memastikan juga bekalan makanan mencukupi untuk semua orang. Kami telah menghidangkan makanan untuk VIP serta mengedarkan makanan kepada setiap ahli jawatan kuasa serta peserta program. Bagi selepas program pula, kami telah mengemas bilik mesyuarat khas, memastikan sudu dan garfu yang telah dipinjam dipulangkan kepada pihak catering serta membayar bayaran penuh kepada pihak catering. Saya kira itu sahaja bagi laporan unit makanan. Tugas untuk unit publicity dan multimedia merangkumi mereka poster program dan menyebarkan di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Mereka juga bertanggungjawab untuk menapal poster program di kawasan kediaman pelajar dan juga di pekarangan bangunan akademik. Farah Yasmin akan membentangkan maklum balas peserta program Ops Sihat. Maklum balas peserta program kami bahagikan kepada 3 bahagian utama yang masing-masing mempunyai cabangnya tersendiri. Saya akan membentangkan 2 cabang untuk setiap bahagian. Bahagian pertama ialah maklum balas perkhidmatan. Untuk kategori ini, kami meminta maklum balas berkenaan sebaran maklumat. Secara amnya, maklum balas yang kami terima adalah baik. Majoriti memilih sebaran maklumat program adalah tepat dan lengkap. Kami juga meminta maklum balas mengenai tempat program dijalankan dan hampir kesemua peserta program menyatakan bahawa tempat yang dipilih adalah kondusif, baik, tetapi ada juga yang menyatakan pemilihan tempat adalah sederhana. Bahagian kedua, maklum balas pelaksanaan program. Kami meminta maklum balas peserta sekiranya mereka berpendapat program ini mencapai objektif yang ditetapkan dan kami menerima keputusan yang positif, iaitu sebanyak 100% peserta memilih antara sangat baik dan baik. Untuk bahagian ini, kami juga bertanya sekiranya program ini menambah pengetahuan peserta dan sebanyak 53.3% memilih program ini sangat membantu mereka menambah pengetahuan dan selebihnya hanya pada tahap yang baik. Bahagian yang terakhir, maklum balas maklumat peribadi. Untuk bahagian ini, kami bertanya mengenai soal profesionalisme dan 63.3% sangat bersetuju bahawa AJK program mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi dan selebihnya memilih bersetuju. Kami juga ada menanyakan soal sikap layanan kemesraan AJK bersama peserta. Majoriti menyatakan layanan yang diberikan sangat baik dan selebihnya hanya pada tahap yang baik. Baiklah, seterusnya kekangan bagi program kami. Pada asalnya program ini berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa kekangan yang dihadapi dalam menjayakan program ini. Antaranya ialah pihak penganjur kekurangan dana untuk menyediakan hadiah dan sijil kepada peserta dan AJK program. Seterusnya, terdapat pelbagai program lain yang turut dijalankan bersama di kampus UIAM Paguh.
Dan impaknya pelajar di UiA Ampago kurang cakna akan butiran program kami. Selain itu, berlakunya masalah komunikasi peribadi antara jawatan kuasa. Dan akhir sekali, kekurangan tenaga kerja mengikut jadual dan unit yang ditetapkan. Sebagai contoh, kami menghadapi kekurangan AJK unit makanan telah menyebabkan dalam kelewatan dalam menyediakan makanan kepada tetamu khas. Dan unit aktiviti juga mengalami kekurangan AJK kerana ada dalam kalangan mereka yang terpaksa pulang ke rumah disebabkan oleh masalah peribadi. Selain itu, kami juga mengenal pasti beberapa halangan di mana kami sebagai pihak pengatur program mengusulkan beberapa cadangan untuk penambahbaikan program pada masa hadapan. Antaranya ialah mencari penaja untuk menampung kos perbelanjaan program. Contohnya, pihak penganjur boleh membuat kertas cadangan untuk memohon pembiayaan orang ramai, iaitu crowdfunding, atau memohon tajaan berupa servis atau wang tunai kepada pihak luar. Cadangan kedua pula adalah penambahbaikan dari segi hebahan seperti membuat pesanan viral atau viral thread di platform media sosial Twitter. Oleh sebab majoriti pelajar kita mempunyai akaun Twitter, hebahan dapat ditingkatkan lagi jika kita berbuat seperti yang demikian. Pihak penganjur juga dinasihatkan untuk membuat raktai penuh yang melibatkan semua unit bagi mengurangkan masalah komunikasi antara komiti. Akhir sekali, pihak penganjur juga dicadangkan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja agar program yang berskala besar seperti ini dapat dijalankan dengan lancar. Kesimpulannya, program ini mendapat sambutan yang memberangsangkan oleh para pelajar kerana semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan mendapat respons yang baik daripada mereka. Kami sebagai pihak penganjur berharap agar program seperti ini dapat dijalankan lagi dengan lebih kerap untuk memupuk minat pelajar dalam menjalani gaya hidup sihat. Sekian sahaja laporan dari Kumpulan 4. Terima kasih kerana menonton.